وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي وحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, tersambung idaman penuntut jilid 1 Rumi muka surat 72. Jawi muka surat 140. Betul? Betul lah. 140 Jawi Rumi 72. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Demikian juga tiada batal puasa. Demikian juga tiada batal puasa. Tak batal puasa juga. Kita membahaskan tentang perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, bila? 2 minggu lepas. Lebih 2 minggu lepas. 10 perkara. Ya. 10 perkara yang membatalkan puasa. Kita dah bahas. Memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga dengan sengaja. Dan tidak dikaitkan kenyang ataupun tidak. Tak dikaitkan ianya makanan ataupun tidak. Tu yang kita bahas lepas lah. Lama lepas dah. Dah 2 minggu lebih lepas. Memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga, sekalipun sedikit, tak ada pun dia kait. Memasukkan makanan, memasukkan sesuatu yang menyebabkan kenyang, tak ada pun. Masuk sesuatu benda. Benda tu sama ada cecair, pepejal, gas. Gas tak? Gas tak? Gas kalau tidak tak boleh menyawa. Cecair dan pepejal. Gas tengok dulu. Gas tu maksud ada 3 je kita kan. Cecair, pepejal, gas. Gas tu tengok dulu. Kalau gas original dengan maksud inilah yang kita duk bernafas ni, tak membatalkan. Kalau tidak tak boleh nak puasa, nak nafas macam mana. Tapi jika ada dalam gas tadi ada sesuatu ain, ada sesuatu dan masuk tu pula dengan sengaja, maka batal. Ini saya ulang balik je. Masuk dengan sengaja yang boleh je nak kontrol, dia pun masuk dengan sengaja. Contohnya rokok. Rokok tu masuk macam gas lah juga, asap tu. Tapi dia ada sesuatu, sebab tu batal. Sebab tu tak sah, batal. Berbeza dengan asap bas, asap kereta yang pakai diesel tu. Lalu kan sama juga. Ataupun asap rokok orang yang isap lepas tu dia embus. Kita isap balik, kita nak nyawa balik, nak kira sama je. Tapi orang yang isap tu batal, orang yang sengaja tu batal, orang yang tak sengaja, dia bukan nak isap rokok tu, dah orang tu embus gitu, dia bawalah rokok. Kalau nak kira sama je, sama Yang ni cuma bezanya dia ni ambil dengan sengaja, yang kawan ni seorang lagi bukan sengaja, tak boleh nak buat apa dah. Begitulah juga asap-asap
Tak boleh nak kontrol. Lainlah dia pergi dekat kereta bas punya exhaust. Yang tu batal. Itu batal. Itu perbahasan lepas. Tidak dikaitkan sama ada kenyang ataupun tidak. Tak kait. Tidak dikaitkan juga sama ada kerana perubatan ataupun tidak. Tak kait. Kecuali jika kerana perubatan, maka tak batal. Tak kait juga. Sebab itulah kalau kita tengok fatwa-fatwa beberapa belah negeri kita ada, pakai inhaler tu, ada yang kata batal, ada yang kata tak batal. Yang kata batal tu sebab dalam kitab memang jelas tidak dikaitkan. Cuma kalau dia buat tu kerana perubatan, tak berdosa. Tapi batal tetap batal. Sebab dia ada benda. Sebab tu benda Allah tu dia habis. Oh dah habis dah. Kenapa habis? Habis benda. Ada benda lah. Ada ain. Jadi batal. Ada orang yang kata tak batal kerana dia kata ini sebab perubatan, maka tak batal. Sebab tu ada khilaf lah kat situ. Tapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang sebelum-sebelum yang lama-lama ni, bukan contemporary yang lama, tidak dikaitkan dengan kenyang, tidak dikaitkan dengan perubatan. Batal tetap batal. Cuma perbahasannya berdosa atau tidak. Isap rokok berdosa sebab benda tak ada nilai perubatan kat situ. Tapi kalau inhaler pakai sebab lelah, tak batal tapi tak berdosa. Itulah. Nanti dia qada. Dia qada luar daripada Ramadan, dia dapat pahala macam Ramadan juga. Sebab dia bukannya nak buka puasa, dia sebab perubatan. Kau tak boleh. Saluran pernafasan jadi kecil. Kena pakai benda tu. Itulah, tak dikaya. Maka tak timbullah isu kalau COVID tu cocok dalam hidung. Batal tak? Bukannya kenyang pun dah tengok. Kita selalu kaitkan dengan kenyang, kait dengan perubatan. Tak ada pun. Tak ada pun. Masuk je yang masuk ke hidung. Masuk ke dalam. Dah batin dah tu. Batal-batal lah. Tapi berdosa ke tak? Kenapa cek mana tu? Sekarang ni COVID begini. Okey, tak berdosa. Nanti kau tak. Tu je. Macam mana pun kita tak menolak lah. Contemporary kata tak batal juga kerana ada unsur perubatan. Kita tak tolak yang tu. Cuma kalau ulama'-ulama' kita dahulu, dia ajar kita untuk ihtiyat, berjaga-jaga, ambil yang berat, ambil yang ketat. Walaupun boleh ambil yang longgar. Bukannya cari khilaf, ambil yang longgar. Tidak. Ulama' kita dahulu tak begitu. Ambil yang ketat. Supaya bila ambil yang ketat ni, tak ada ulama' pun boleh mempertikaikan ibadah kita sebab kita ambil yang ketat. Kalau ambil yang longgar, ada sebagai ulama' kata tak sah, sebagai ulama' kata sah. Jadi kita ikut yang kata sah tu. Kecuali memang dah sampai tahap darurat lah. Okey, habis. Setengah daripadanya seperti menelan kahak setelah ia keluar sampai had lahir. Ini pun kita dah bahas dah. Kahak keluar, pendapat muhtamad, dia bukan muntah, maka tak membatalkan. Sebab muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Ada ulama', tapi ini bukan pendapat muhtamad, mengeluarkan kahak sama macam muntah. Yalah, kan sengaja. Muntah lah tu. Muntah adalah mengeluarkan sesuatu yang dalam batin kepada zahir. Itu muntah dengan sengaja. Maka muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Habis keluarkan kahak ada unsur-unsur perubatan. Mana ada? Biarlah kahak duduk situ sebab dia duduk batin. Tiba-tiba dia keluarkan. Pendapat dhaif kata batal puasa juga. Tapi mu'tamad tak batal. Cuma kita sebaiknya ambil yang ketat. Selagi tak mengganggu, selagi itulah jangan keluarkan. Kalau dah mengganggu sangat-sangat, keluarkanlah. Cuma sepakat ulama' bila keluar je, dia telan balik. Batal. Itu sepakat. Kalau keluar kan ada sikit-sikit kahak, ada ludah tu, ada sikit-sikit lagi, dia telan. Ataupun keluar sampai dah ke makhraj apa, ingat kita bahas dulu. Ha pedas. Makhraj atas pada ha. Bawah pada ha, dia adalah batin. Atas pada ha. Atas pada tu, kha tu atas dah tu. Maka daripada ha tu border dia, sempadannya. Keluar je, buk balik. Batal. Sekarang ni batal tu tak batal walaupun tak sengaja. Cuma nak tahu batal berdosa ke tidak. Dia kat situ bahasnya. Oh tak sengaja tak berdosa, tapi batal tetap batal. Nanti qada. Dia gitu cara dia sebenarnya. Dia bukan ada pendapat mengatakan tak batal, maka tak apa, bukan gitu. Kita membincangkan tentang berdosa atau tidak kerana telah melakukan perkara yang membatalkan atas alasan kita. Letaklah perubatan ke ke tak sengaja ke apa ke. Dia berbeza tak sengaja dengan terlupa tau. Ada beza tak sengaja dengan terlupa. Apa beza tak sengaja dengan terlupa? Tak sengaja dengan terlupa, ada beza. Terlupa ni, dia lupa dia puasa.
Hari pertama Ramadan dia pergi, panas gok minum air. Kenapa dia minum air? Terlupa, sedang puasa, maka tak batal. Tak sengaja lain, tak sengaja tu lain. Terlupa tu lain. Maksudnya kalau katalah dia pegang buah kurma nak buka puasa tapi belum masuk lagi. Lagi 2-3 minit lah, tunggu standby, lapar sangat ni. Tunggu Allah puak terus contoh lah. Kemudian bunyi azan. Padahal bunyi azan tu bukan azan masjid. Bunyi azan tu orang sebelah dia buat ringtone bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dengar tu puak tu. Tak sengaja tu. Dia batalan. Batal. Sebab sebenarnya dia bukan tak sengaja, dia sengaja. Cuma dia tersilap timing je. Tapi dia sengaja. Batal. Habis yang tadi minum, makan, siap makan, buat nasi goreng, makan lagi, buat air, gok 3-4 pinggan habis tengah hari tadi. Itu tak batal sebab terlupa. Itu dia terlupa dia sedang puasa. Yang ni dia sedar dia sedang puasa. Cuma dia tersilap timing. Maka dengan dia makan telan, batal puasa. Walaupun sedikit tamar. Yang tadi 3 pinggan tak batal. Kat mana dia punya tu? Perbezaan dia adalah dekat dia makan tadi tu, yang dia kata tu bersengaja dia makan, cuma time dia salah, maka batal puasa. Perbincangan kita memang batal, cuma nak bincang yang lebih lagi. Apa dia? Berdosa tak kat situ? Tak sengaja, tak berdosa. Tu lah bahasa dia. Batal tu tak batal. Okey. Musim-musim ni, ingatkan saya baru balik aja yang ni, tengok kat sini yang duduk kat sini pun kokeng-kokeng juga, demam juga. Orok ni. Orok. Kita jauh tak apalah. 1000 kilometer. Suara je tak keluar. Tapi okey. Semangat masih lagi ada. Okey, habis itu pembahasan lepas. Kemudian dia bagi contoh jelai lidah. Ambil air liur jelai. Ada tok sejemput sedikit air liur kat lidah dia jelai. Telan balik, tak batal. Tapi kalau air itu merecik kena kat bibir, adalah besar ni, dia jilat telan, batal walaupun air liur dia. Itu pun kita dah bahas lepas lah. Okay, masuk kita. Demikian juga qala musannif rahimahullah ta'ala, demikian juga tiada batal. Ni tak batal puasa jika walaupun masuk air tadi, tapi tak batal, dikecualikan. Demikian juga tiada batal puasa jika termasuk air komo-komo. Kita baca dulu. Atau air sedut hidung, dia panggil istinsar. Masuk ke batin lah maksudnya. Yang tiada melampau-lampau. Tu dia punya kait dia. Jadi kalau masuk air komo, ambil wudu mandi wajib komo, masuk ke dalam batin. Masuk ke dalam batin. Maksudnya masuk kalau dia masuk dalam lagi, ain lah. Masuk sikit pun tak batal. Sebab dia nak berkomo-komo, sunat wudu, sunat mandi wajib. Ataupun dia istinsyak, masuk air dalam hidung, tarik. Dia masuk sampai ke sini. Sebab tak kena cara lah tu. Istinsyak ni sunat. Orang Melayu jarang buat. Asal? Dia jarang buat. Banyak buat orang Bangladesh. Sebab bagi mazhab mereka wajib istinsyak. Masuk air dalam mulut, dia panggil madmadah ghargharah. Wajib bagi dia, wajib. Mazhab Syafi'i janji air kena setitik dalam mulut, dah dapat dah sunat wudu. Komo kan sunat je, dapat dah sunat wudu. Tapi mazhab Hanafi Hanbali wajib komo. Komo pula bukan komo mazhab Syafi'i. Tak jadi, tak sah bagi mereka wudu. Dia mesti ghargharah madmadah, melarikan air kiri kanan atas bawah sampai ke makhraj ha. Biasa tengok kat tempat-tempat banyak Bangladesh, kita geli. Dia tak buat macam tu, tak sah wudu dia. Lepas tu dia masuk air dalam hidung. Masuk air dalam hidung. Kita tengok. Kita jangan buat. Bagi mereka wajib istinsyak. Bagi kita sunat. Lepas tu kita tak buat, dan kita tak kerti teknik atau cara masuk air dalam hidung. Kita ambil air. Lepas tu kita letak kat hidung, kita tarik memang bersin lah seminggu. Memang masuk dalam otak lah. Memanglah masuk dalam tu. Ulama dah ajar dah cara istinsyak. Tarik nafas dulu. Ambil air, tarik nafas sampai habis. Dah habis dah, tak lagi dah, tahan kejap. Ambil air, letak. Boleh sedut lagi tak? Dah habis nafas dah, sedut juga. Sikit aja, barulah masuk sampai sini aja. Ini dia
Lepas nafas tu. Oh, merah hidung, merah mata. Bukan gitu belajar dengan orang Bangladesh. Cara dia buat tu. Tarik nafas habis-habis. Dah habis dah boleh tak? Lepas tu tarik sikit. Sebab dah habis dah. Tak boleh tarik dah. Tak boleh masuk. Dah sampai sini aja. Kita macam ni. Dah habis. Lepas tu dah habis tak boleh tarik dah. Letak air. Sikit sangat. Sebab nafas dah habis. Tu cara istinsyak. Okey. Jadi ketika puasa, ramai orang dia takut nak berkomor. Satu. Dia takut nak masuk air dalam hidung. Sebab dia takut termasuk ke batin. Dia kata kat sini, tak batal puasa jika termasuk ke batin. Dengan sebab berkomor, wuduk, mandi wajib, atau istinsyak masuk air dalam hidung termasuk ke batin, tak batal. Satu syarat. Syaratnya yang tiada melampau-lampau air tu. Bukan ambil jeru masuk. Tak apa, sunat komor. Dia ambil pipe masuk pipe tu dalam mulut dia. Panah lepas tu tertelan. Kerana dia buat. Kenapa dia buat gitu? Kerana nak ambil sunat wuduk. Maka batal. Sebab melampau. Kecuali dia buat, nanti disebut di bawah. Dia buat kerana terlalu panas. Yang itu pun tak batal juga. Terlalu panas, dia komor. Lepas tu tertelan sikit. Tak batal. Walaupun bukan sebab nak ambil wuduk. Tak batal juga. Itu disebut di bawah. Cuma yang ini untuk sunat wuduk. Jangan melampau. Banyak air. Jangan banyak air. Kalau banyak air, batal juga. Bila masuk ke batin. Kalau banyak air, tak masuk ke batin, tak batal lah. Jadi, maksudnya komor lah juga. Cuma tak payah lah. Kau buat ini. Komor. Lepas tu ludah. Dia akan rasa sejuk. Boleh telan lah. Dia panggil asar. Boleh telan lah. Telan apa? Bukan telan air. Telan air liur yang ada sejuk tadi. Tak ada masalah. Dengan syarat, ludah dulu sampai habis. Puas hati dah. Telan lah. Sikit-sikit tu dia maaf. Okay? Dan air mandi yang dituntut sekalipun mandi sunat, seperti mandi kerana hendak sembahyang Jumaat. Kat sini ada khilaf. Pendapat yang ni dia ambil yang ringan sikit. Pendapat yang ni tak batal. Katalah dia nak mandi sunat. Dia gini, ibadah wajib yang wajib dia lakukan, dengan buat ibadah wajib tadi menyebabkan batal puasa, menyebabkan telah melakukan perkara yang batal, maka tak batal. Sebab nak buat yang wajib. Orang lemas, nak selamatkan nyawa dia, tolong. Kita tahu berenang, kita puasa, kita pun berenang. Lepas tu masuk air dalam hidung ke, dan telinga dan mulut dia ke, masa nak selamatkan nyawa dia, tak batal. Sebab perkara puasa tu wajib. Yang tiba-tiba dia terpaksa terbuat perkara yang membatalkan kerana nak buat perkara wajib yang lain, maka tak batal. Itu dia punya kaedah. Maka tak batal. Contoh, dia nak mandi wajib, katalah tak terbangun sahur ke apa ke, malam tu berjunuk, lepas tu tak ingat nak saat mandi ke masa sahur, lepas tu bangun-bangun pukul 8. Berdosa tak? Tak dosa. Tak, bukan sengaja pun. Tak dosa, tapi asal wajib. Tak dosa. Lepas tu pukul 8. Soalannya, nak kena qada subuh tu, kena lah. Nak kena sembahyang zuhur sekejap lagi. So nak mandi macam mana? Dia pun mandi wajib. Ketika dia mandi wajib tu, kadang-kadang kan kena masuk dalam-dalam sikit, termasuk ke batin, tak batal. Sebab mandi wajib tu wajib. Puasa juga wajib. Kalau tak mandi wajib, nak sembahyang macam mana? Sembahyang tu wajib. Maka melakukan perkara yang wajib menyebabkan batal puasa. Yang mana kalau tak buat tak boleh, kena buat juga, maka tak batal. Tapi ada tapi. Mandi wajib ni, mandi wajib syarak, bukan mandi wajib Melayu. Mandi wajib Melayu lain. Mandi wajib Melayu macam mana? 30 minit tak? Mandi wajib Melayu, melangkah masuk bilik air dah mula namanya mandi, atau buka shower namanya start mandi. Melangkah keluar bilik air baru habis mandi. Itu bukan mandi syarak. Itu mandi Melayu. 30 minit. Mandi syarak, rata air ke seluruh badan walaupun 30 saat. Itulah mandi. 30 saat yang kedua, minit yang kedua, ketiga, tu bukan nama mandi dah. Bukan mandi wajib dah. Mandi wajib cuma 30 saat. Janji kata lah. Jadi orang yang mandi setengah jam tu, sebenarnya mandi wajib dia mungkin 1-2 minit. Janji kata semua, tu dah cukup mandi wajib. Sabun tak ada kena-mengena, shampoo tak ada kena-mengena. Janji kata aja. Itulah mandi wajib. Bukan mandi wajib setelah ambil kain tuala lap-lap, oh baru habis mandi wajib. Tak. Jadi yang kata tidak membatalkan tu, yang basuhan wajib tu. Yang 1-2 minit sebelum nak rata semua tu, tiba-tiba termasuk dalam batin. Kerana mandi wajib tadi, maka tak batal. Tapi masuk yang minit yang ke-25, panah. Yang tu batal. Itu bukan mandi wajib. Orang salah faham begitu. Kata, apa maksud mandi wajib? Meratakan air. Okey. Berapa lama mandi wajib? 30 minit.
Mandi wajib sebenarnya seminit hingga 2 minit je. Maksudnya meratakan. Dia punya mandi wajib, dia buat set. Set macam mana? Pertama, gosok gigi. Tu set mandi wajib dia. Tak. Yang gigi kan sunat mandi wajib. Komo apa? Yang kedua, basuh air pertama. Lepas tu sabun. Lepas tu shampoo. Lepas tu bilas. Bilas pula 15 minit. Itulah namanya mandi wajib. Tak. Itu mandi wajib Melayu. Mandi wajib syarak, janji rata, cukup dah. Jadi yang kata masuk ke batin, sebab ianya perkara wajib, nak sembahyang sekejap lagi, tadi tertinggal nak buat macam mana, tak bangun, bukan sengaja, tak bangun. Jadi dalam keadaan berjunub, wajib mandi sebab nak sembahyang. Maka mandi tadi tu termasuk air. Yang mana basuhan wajib yang 1-2 minit awal tu? Maka tak batal. Tapi maksudnya 3-4 minit, yang ke atas setelah rata, batal. Dan ulama kata maksimum 3 kali basuh. Basuh pertama mandi wajib, wajib yang terangkat hadas besar. Basuh yang kedua sunat, kalau masuk pun tak batal juga. Basuhan yang ketiga sunat, kalau masuk pun tak batal juga. Basuhan keempat, kalau masuk batal. Dia sebut di bawah. Jadi kita jangan kata masuk mandi wajib pukul berapa? 8. Keluar toilet 8.30. Masuk air dalam telinga, masuk air dalam hidung, masuk air dalam mulut yang ke batin tu 8.20. Masih lagi mandi wajib kan? Tak. Tak. Itu bukan mandi wajib dah. Dah rata dah. Jadi sebut di sini, walaupun mandi tu mandi bukan wajib, mandi sunat. Sebab tu dia kata walaupun. Dan air mandi yang dituntut sekalipun bukan walaupun, sekalipun mandi sunat. Kenapa dia kata sekalipun mandi sunat? Sebab dia nak bagi tahu mandi wajib memang kalau masuk air tak batal. Mandi sunat sekalipun, nak gitu tu. Kan disebut sekalipun juga nak bagi tahu ada khilaf. Dan dia nak menolaklah khilaf. Dia kata khilaf tu kita tak pakai, kita pakai yang ini, iaitu sekalipun mandi sunat. Kerana ada ulama yang mengatakan mandi sunat batal. Kalau masuk ni, masuk ke batin kerana mandi sunat, mandi Jumaat, dia masuk ke batin, batal. Ada ulama kata gitu. Pendapat muktamad tak batal mandi sunat. Dia sebab tu kata sekalipun tu. Mandi sunat kerana nak sembahyang Jumaat. Tiada batal puasa jika termasuk air ke dalam rongga disebabkan membasuh najis. Habis rabat tu. Buang air besar. Kita bukan digalak, kalau boleh lah, kalau boleh. Tak paksa pun. Tak wajib, tak paksa. Jangan buang air siang lah. Gitu. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok beberapa mazhab, ada yang mengatakan jika najis itu keluar, kemudian dia masuk balik, dah keluar dah, masuk balik batal. Mazhab Syafi'i pendapat muktamad, jika dia sakit perut, terang-terang tarik sembelit, kemudian keluar, pluk, masuk balik. Kerana dia sakit perut, tak batal. Tapi kalau saja-saja nak tunggu buka puasa, berok lu, terang, keluar, masuk balik, batal. Itu muktamad. Cuma sebab banyak sangat khilaf, tahanlah dulu. Kalau tak boleh tahan, takkan nak sakit perut. Itu kalau keras. Sebab dah keluar masuk balik. Tapi kalau dia lembik, tak ada masalah. Dia lembut. Ini yang keras. Sembelit. Jadi dia buang air. Buang air sama ada air, buang air kecil atau air besar. Tak kira lah buang air, lelaki atau perempuan, tak kira. Kemudian nak basuh. Kita tengok tadi dalam masalah komo, dalam masalah masuk air dalam hidung, syarat dia kalau tu masuk dalam, jangan melampau air tu. Kalau tak melampau air tu biasa-biasa, masuk juga tak batal kan. Kalau melampau batal kan. Itu syarat komo dan masuk air dalam hidung. Tapi kalau basuh najis, dia tak ada syarat tu. Kalau masuk air ke dalam, walaupun dengan melampau-lampau sekalipun air tu banyak, tetap juga tak batal. Dia kat situ. Jadi boleh kata, apa bezanya air atau sesuatu masuk ke dalam rongga hidung dan mulut dan telinga. Hidung, mulut dan telinga. Hidung, mulut dan telinga dan membatalkan puasa. Ya? Apa beza dengan air masuk ikut kubul dan dubur? Masuk kubur dan dubur. Bezanya hidung, mulut, telinga jika melampau-lampau masuk ketika berwuduk sekalipun batal. Jika masuk ke batin. Kalau tak melampau masuk tak batal, masuk ke batin. Tapi kalau basuh najis melampau dengan sengaja pun tak batal. Sebab dia najis ya. Najis dia kuat, dia punya untuk cuci tu. Melampau air banyak, lepas tu masuk ke dalam. Sekarang ni Allah hai. Toilet kat KL air tu. Allah rasa tak boleh lah. Kita cari pipe, mana pipe? Tak ada pipe. Teruk sungguh. Dia ada air pancap.
ke bawah. Itu kalau puasa macam mana? Macam mana kalau puasa? Dia kira boleh tak? Boleh kot kan? Sebab dia kata melampau pun boleh. Boleh tak? Lalu nak buang air kat KLIA ke sini tak pergi KLIA? Tahu tak dia punya tu basuh dia tu, dia apa benda nak sebut, dia pacar kat bawah, laju air tu. Kita cari mana pipe, tak ada pipe. Kita pun ni kot tekan ni, kena baju dekat pintu. Tak tahu lah macam mana. Itu modern. Tapi kalau kena gaya okey je, kena gaya caranya okey je. Tempat-tempat tu dia tak keluar daripada tempat-tempatnya, okey je. Cuma kalau katalah bulan puasa, kalau kita dah baca kitab ni, tak betul lah. Sebab dia air tu laju, dia masuk, terasa masuk. Biasa? Macam dia biasa? Takkan pergi Jepun tak rasa kot. Orang Jepun. Mana dah? Mungkin lah toilet yang ada, kita masuk yang salah boleh jadi juga. Mana sempat nak cari, nampak gambar tu gambar. Mungkin kena gambar orang cacat tu kot. Ataupun orang yang gambar tu kan, gambar kita tengok toilet. Aduh. Dekat toilet lain, toilet dekat airport Jeddah ke airport lain-lain dekat Madinah ke, okey je. Ada pipe. Yang ni canggih lah. Basuh pun tak payah pakai tangan sekarang. Main pancuk-pancuk gitu. Jam. Jadi kalau masuk macam mana tengah puasa? Kita tak betul lah. Waktu melampau tu tak betul lah. Mujur. Okey. Macam tapi kalau kentut dalam air betul. Budak-budak tu selalu buat masuk air, blup blup blup. Kentut. Betul. Sebab bila angin tu keluar, dia terbuka. Keluar angin, air masuk. Batal. Sebab dia bukan basuh najis, dia kentut. Siapa suruh kentut dalam air? Manalah tahu. Panas-panas musim Ramadan ni musim panas. Mandi kolam, rasa nak kentut, naik kentut kat luar. Jangan kentut dalam air. Batal. Macam tu juga ada orang yang dia mengorek duburnya kerana dia kata ada saki-baki najis. Ada orang gitu, tak tahu siapa ajar dia. Dia kata mesti kena korek. Sebab ada saki-baki, korek. Batal puasa. Batal. Kecuali dia ada penyakit buasir. Penyakit buasir bila rektum dia, rembung dia dah keluar. Najis dah keluar, banyak lagi najis kat dalam. Benda Allah tu keluar. Dia kena tolak balik ke dalam. Sakit Masa dia keluar, habis tarik urat ni. Dia kena tolak balik ke dalam. Bila tolak balik ke dalam, ada najis-najis lagi. Jadi dia kena keluarkan, kalau tidak dia jadi sakit, tak selesa sebagainya. Berdenir. Maka dia korek tak apa sebab dia sakit. Sebab dia penyakit. Okey. Batal puasa dengan sebab termasuk air mandi yang tiada dituntut, seperti mandi kerana rimas. Tak tahu nak buat apa, mandi lah. Terjun kolam. Mandi sebab apa? Rimah rasa apa? Belengah. Rasalah bukan mandi sunat lah. Bukan mandi kerana sembahyang Jumaat, nak pergi sembahyang Jumaat. Bukan. Mandi saja-saja. Mandi saja-saja. Mandi. Batal puasa jika air masuk ke batin. Ni cerita air masuk ke batin. Batal. Sebab yang tak batal, pendapat muktamad, apabila mandian itu wajib, basuhan wajib, atau mandian itu sunat. Mandian. Ini mandian apa? Mandian sebab rimas. Maka batal. Kalau masuk ke batin. Kalau tak masuk, tak batal. Dan air basuhan yang keempat pada wuduk. Kan sebut tadi, wuduk kalau dia komo, termasuk air, tak batal. Walaupun ada khilaf, kita ambil pendapat dalam kitab kita lah. Tak batal. Sebab komo cuma 3 kali saja. Masuk kali keempat, batal. Sebab sunat 3 kali. Begitu juga mandi wajib. Hanya 3 kali. Maksud 3 kali tu 3 kali rata. Sama juga. Sekali rata yang wajib, 2 kali rata sunat, 3 kali rata sunat. Kali keempat tu, yang minit ke-5, ke-6, ke-7 tu, masuk air, batal. Walaupun dia kata dia sedang mandi wajib. Basuhan keempat. Jadi wuduk ambil 3 kali aja. Okay. Kalau seorang mengulum atau mengemam air dalam mulutnya kerana hendak menyejukkan mulut disebabkan hari terlalu panas. Yang ni yang sebut tak batal tadi. Terlalu panas, kering, telek mulut dia. Jadi dia masuk kemam. Harus, boleh buat. Tiba-tiba termasuk sedikit ke dalam rongga tanpa dia sengaja.
Niscaya tiada mengapa, kerana sangat berhajat kepada mengulum itu. Jadi tak batal sebab sangat berhajat, sangat panas, mulut kering. Jadi dia letak. Masih ada ludah tu termasuk sikit. Dengan syarat tersangat panas dan tersangat pentinglah perkara tu. Kalau sekadar taklah haus sangat, biasa je. Kita kat Malaysia ni tak adalah haus sangat. Macam kat tempat-tempat Timur Tengah apa yang panas sungguh tu, taklah sampai kot, tak sampai. Tapi katalah panas sangat. Tiba-tiba dia buang dalam mulut, lepas tu dia buang, telan sikit. Tidak membatalkan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja sekira-kira keluar sesuatu dari dalam perut sampai ke had lahir. Yang ni sebut tadi. Ada setengah ulama mengatakan kahak, keluarkan kahak tu muntah lah, maka batal. Tapi pendapat mutamat tak batal. Kahak bukan dia keluar daripada perut, maidah dia keluar daripada sini kan, kat situ, maka dia tak nama muntah. Tak boleh, ada khilaf. Kalau muntah dengan sengaja perbuatan memuntahkan sesuatu dengan sengaja, dan sampai muntahku ke had lahir. Bila had lahir tu kata dia ha ke atas, ha tu border, kha tu dah zahir dah, lebih-lebih lagi sampai ke lidah, okey, maka batal. Kalau tak sengaja, tak batal. Tak sengaja muntah, tak batal. Sebab dia kata sengaja baru batal. Cuma bila muntah tak sengaja, tak batal. Kemudian dia telan balik, itu batal. Telan balik. Jadi bila muntah tak batal kalau tak sengaja. Contoh dia pening kepala, demam, keracunan makanan, maka muntah tak batal kalau muntah sebab tak sengaja. Masuk kumbang dalam tekak, naik motor panas ni, dia kata kalau air, kalau batal lah telan angin tak batal kot. Dia sejuk je naik motor, buat je laju. Kumbang mari masuk ke dalam. Bila masuk batal tak batal. Dia jolok untuk keluarkan, muntah, yang tu batal. Sebab sengaja, memuntahkan dengan sengaja. Tapi masuk tu tak batal. Tapi kalau tak muntahkan, dia bergerak, berjalan, habislah aku. Jadi kumbang man lah lepas ni. Jalan dia rasa kan, muntahkan. Tapi waktu tu kalau dia muntahkan pun tak berdosa, sebab kan darurat kan. Orang yang tak boleh bau satu-satu bau, bangkai ke apa, dia akan muntah. Tiba-tiba ada bau kat situ, dia pergi juga muntah, itu kira sengaja. Ada orang tak boleh bau setengah minyak wangi, dia muntah. Kita panggil minyak wangi, dia kata busuk. Minyak busuk. Sejenis minyak wangi, dia tak boleh, pening. Ada kasturi putih, orang tak boleh bau, pening. Oat yang murah oat yang RM10. Oat yang 180 sedap bau. Oat yang RM10 tu kan bau, entah bau apa kan, bau busuk. Dengan dia bau tu dia muntah. Dia dah tahu dah kawan tu pakai minyak wangi tu, dia pergi dekat, dia muntah, itu kira sengaja. Ni cerita tengah puasa ni. Ataupun dia tahu dah ada bangkai kat situ, dia tak boleh bawa bangkai, dia akan muntah. Dia pergi juga tengok bangkai kucing ke bangkai kambing ke apa, muntah sebab dia bau tadi, kira sengaja. Sebab siapa suruh pergi? Kalau dia lalu-lalu ada bangkai, dia termuntah, itu tak apa, sengaja tak boleh. Habis. Bersetubuh dengan sengaja. Bersetubuh ada ke tak sengaja? Main-main boleh tak? Tak sengaja bersetubuh. Bersetubuh tanpa niat. Bunuh tanpa niat ada? Ada. Bunuh tanpa niat ada. Bersetubuh tanpa niat. Macam mana? Ngigau. Okay. Bersetubuh dengan sengaja, maka membatalkan. Bagaimana cara disebutkan dalam bab mandi junub. Dalam bab mandi junub lah, masuk asyapah dan sebagainya, dia dah bahas. Maka membatalkan puasa kalau bersetubuh. Sebab tu orang dulu dia tak bagi kahwin bulan Rejab Syakban. Ni bulan depan, bulan 1, bulan 2 ni, jangan kahwin lah. Jangan kahwinkan anak. Jadi jangan. Tahulah tak sabar nak dapat cucu, tapi jangan. Bulan Rejab, budak-budak sekarang jangan. Bulan Rejab, bulan Syakban jangan kahwin. Sebab memang bahaya sangat. Banyak berlaku aksiden, tak boleh kontrol. Duk gila steering lagi. Lesen L pula tu, tak kerti nak break bila. Jadi bila macam tu menyebabkan 60 hari
Kafarah dia. Puasa 60 hari. 60 hari. Membatalkan puasa dengan jima'. 60 hari tu. 30 hari pun tak larat. Ni 60 hari berturut-turut. Hari ke-59 terbatal sebab tak cukup air, doktor kata. Stroke haba. Tak cukup air, pingsan. Orang pakat-pakat bawa, pergi ke doktor, doktor masukkan air. Doktor bagi masuk ubat, suruh makan. Dia mamai-mamai. Dia sedar-sedar, agak-agak dah tumbuk lah doktor tu. Hari ke-59 dah ni. Dia kata, saya mati pun mati doktor. Sekarang ni kena lalu balik hari pertama. Dia tumbuk doktor tu rasa. Hari ke-59. Lagi sehari. Kali-kali ni mati pun mati lah dia kata. Sebab nak bayar tu. Nak bayar. Jadi tu tak boleh. Jangan bagi kahwin. Rejak Syaban. Lainlah duduk jauh. Lepas kahwin tu pergi luar negara. Nanti balik. Tak apa. Jangan percaya budak-budak ni. Jangan percaya. Tak boleh. Diorang bukan reti sangat pun. Memang tak boleh kontrol. Lesen L lagi ya. Lesen P pun tak apa kontrol. Lesen full je yang boleh kontrol. Banyak pengalaman. Di sini orang yang memasukkan separuh kepala takuknya, hasyafah, separuh hasyafah, tidak batal puasanya. Dalam bab mandi wajib dia suruh tengok dalam bab mandi wajib. Dalam bab mandi wajib, jika tenggelam hasyafah, helmet tenggelam, maka wajib mandi. Okey, itu wajib mandi. Itu dalam masalah mandi wajib. Kalau dalam masalah puasa, batal puasa. Tapi tenggelam hasyafah, helmet, baru batal. Dan kenalah kafarah 60 hari tadi. Kalaulah tak masuk habis, maksudnya separuh. Lepas tu dia kata separuh, tak batal puasa. Tak batal. Siapa yang tak batal? Lelaki. Tetapi orang yang kena masuk, perempuan, batal puasa. Kenapa pula? Kerana masuk sesuatu ke dalam rongga. Jadi lelaki batal, kalau nak batal, kerana bersetubuh, kerana tenggelam hasyafah. Perempuan batal bukan kerana tenggelam hasyafah. Perempuan batal kerana memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Kerana itulah yang kena puasa 60 hari itu bukan perempuan, lelaki. Perempuan tak kena. Sebab apa? Sebab perempuan sebelum dia dinamakan bersetubuh, dia dinamakan memasukkan sesuatu ke dalam rongga dulu. Maka dia batal dulu baru bersetubuh. Maka dia bukan membatalkan dengan bersetubuh, dia membatalkan dengan memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Yang kata kena 60 hari itu membatalkan puasa dengan bersetubuh. Itu yang ada orang ajar. Tapi memang tak boleh ajar gitu. Ajar kalau hukum Islam kena takzir, kena tangkap. Tapi tak boleh ajar. Tapi tak ajar, saya tak ajar, saya nak bagi tahu. Boleh tak? Habis kalau tak bagi tahu, tak tahu. Kenapa pula orang perempuan dengan orang lelaki beza? Ini tidak adil. Orang perempuan sama naik dengan orang lelaki. Dia yang goda. Takkan tiba-tiba pula kita je yang kena pula. Dia kata gitu contoh lah. Dan dia nak kena tahu sebab juga. Ni saya tak ajar ni, nak bagi tahu je. Jangan buat. Sebab memang dalam hukum, kalau kita tengok hukum ta'zir, dalam hukum Islam ta'zir, antara yang kena tangkap ta'zir, kena tangkap, tak kena hudud, kena ta'zir, adalah orang yang ngajar helah-helah untuk buat dosa. Kena tangkap. Saya bukan, saya nak bagi tahu je. Ilmiah. Kalau dia minum air dulu baru bersetubuh, lelaki dan perempuan sama, maka dia bukan membatalkan puasa dengan bersetubuh, dia membatalkan puasa dengan minum. Maka tak kena 60 hari. Yang dia kena, pertama qada hari itu saja, hari yang dia batal. Lelaki ni cerita lelaki. Yang kedua, dia dosa besar. Dua kali dosa besar. Kali pertama kerana minum, kali kedua kerana bersetubuh. Dosa lagi besar, dua dosa besar. Tapi tak kena 60. Sebab tu orang perempuan tak kena 60 hari. Sebab sebelum dia dinamakan bersetubuh, dia dinamakan memasukkan sesuatu ke dalam rongga, maka dia batal dulu baru bersetubuh. Maka dia tak kena 60. Ni yang maksud dia. Yang keempat, Kubra. Bos. Mengeluarkan mani dengan sengaja atau dengan sebab berpeluk-peluk dan bercium dengan perempuan tiada berlapik. Mengeluarkan mani dengan sengaja batal. Kalau tak sengaja tak batal. Tak sengaja tak batal. Kalau bersentuh-sentuh, berpeluk-peluk, sebab tu keluar mani, batal. Dah tahu manja sangat, janganlah dekat, duduk jauh-jauh. Manja, sentuh-sentuh pun dah. Nak macam mana? Jangan duduk dekat-dekat. Walaupun baru kahwin, awak duduk jauh-jauh sana, awak duduk sana.
Jangan duduk dekat-dekat. Sebab kalau duduk dekat-dekat, bergesel, bersentuh, maka keluar mani, katalah keluar, batal puasa dan berdosa. Batal puasa dan berdosa. Berdosa tu yang kita tak nak. Batal puasa tu kita qada je nanti. Kita takut batal puasa, kita tak takut dosa tu, kita pelik. Batal puasa tak ada masalah, yang penting tak nak dosa. Qada je lah nanti. Okay? Dengan tiada berlapik. Kalau berlapik, bersentuh secara berlapik, keluar mani, tak betul. Tak betul. Dan tiada batal setakat keluar mazi saja. Mazi tak betul, cuma najis. Atau mimpi bersetubuh sehingga keluar mani, tak batal juga. Lapar-lapar tu mimpi lagi. Tapi ada para sahabat. Para sahabat dia kena masa perang tu, dia kena baling batu, kepala dia luka, batuan menanah bulan Ramadan. Lepas tu dia pun tidur, sakit cedera parah, tidur mimpi lagi. Mimpi keluar mani. Dia pun sudah cari air tak ada. Yelah, tak pernah masih. Dia tanya kawan dia, agak-agak lah, aku dapat keringanan tak dengan tayamum? Sebab kalau tak ada air, wuduk boleh tayamum. Tapi kalau mandi wajib macam mana? Awal-awal Islam dulu kan. Tanya kawan dia. Kawan dia kata, mana boleh, wuduk tak apalah. Betul lah, Nabi kata. Lepas tu Nabi marah dia. Nabi kata, kalau tak tahu jangan jawab, jangan bagi tahu, jangan jawab. Dia kata, mana boleh, mana boleh. Kalau wuduk benda kecil, bolehlah dengan tayamum. Benda besar ni, kau pergi mimpi pula, sakit-sakit, sudah parah, mimpi lagi, mandi. Dia pun mandi, cari air, jumpa, mandi. Lepas tu mati. Infection lah kita kata, mati. Dapat tahu kat Nabi, Nabi kata, engkau telah membunuh dia. Yang bagi fatwa, engkau telah membunuh dia. Lain kali kalau tak tahu, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikri. Bukan ahli zikir subhanallah. Tanyalah ahli pada bidangnya kalau kamu tak tahu. Kalaulah nak buat bim bangunan, jangan tanya ustaz. Dia memang tak 4 inci insya-Allah cukup. Jimat. Membazir itu saudara syaitan, letak 4 inci aja bim. Jangan ikut. Sebab apa? Fas'alu ahla zikri. Nak makan sakit ni, demam, nak makan paracetamol ni berapa biji? Tanya ustaz. Kalau makan 2 biji, 3 hari sembuh. Untuk cepat, kita makan 14 biji. Jangan ikut. Jangan ikut. Ustaz mestilah ikut. Ustaz kan ahli syurga? Tak. Mestilah semua betul ustaz? Tak. Ahli dia je. Tanyalah doktor. Tengoklah ahli dia. Jadi, begitu juga kalau nak tahu berkaitan dengan hukum hakam. Jangan tanya doktor. Doktor, saya punya haid tak berhenti dah ni. 25 hari dah ni. Tak berhenti-henti. Macam mana? Ikut, saya dah masuk lab dah darah tadi. Ikut perkiraan kami, haid 25 hari. Jadi maknanya tak boleh sembahyang. Tangan. Itu bukan bidang dia. Nak minta dia obat supaya haid tu berhenti, darah istihadah tu berhenti, silakan. Tapi jangan tanya hukum tu. Last sekali 45 hari tak sembahyang, haid 45 hari. Apa? Ingat nifas ke? Salah tempat, samalah. Sekarang ni dia tak kira dah. Semua nak masuk. Netizen nak komen. Mufti buat keluar pun dia kata lagi. Netizen. Dia suruh mufti ni kena ngaji lebih sikit. Kita tengok, tekanlah profil dia, tengok. Ya Allah. Bukanlah nak kata apa. Alahai. Tengok gambar-gambar yang dia tangkap. Dia suruh mufti tu ngaji lebih sikit. Kurang ajar punya netizen. Semua orang nak cerita pasal agama. Walaupun dia bukan bidang dia. Bukan bidang, duk diam-diam lah. Tak setuju, duk diam-diam. Tu bahaya media sosial ni, hati-hatilah. Apa lagi nak habiskan yang ni je. Dah habis dah pun. Okay? Kita baca laju-laju je. Dengan merenung atau menilik perempuan, memikirkan syahwat berangan-angan sampai keluar mani. Okay. Berangan tak batal. Merenung usah je perempuan, tak batal.
Kalau keluar mani tak batal. Yang batal bersentuh, yang tak ada lapik. Baru keluar mani baru batal. Sebaliknya kalau sudah ada adatnya apabila menilik perempuan atau memikirkan syahwat dengan berangan-angan ia terair. Ni saya batal juga puasanya menurut qaul yang muktamad. Ni geng-geng manja ni. Dia dah tahu dah, dia tak boleh tengok macam tu dia akan keluar air mani. Maka dengan dia tengok tu keluar air mani, sepatutnya tak batal kan seperti tadi. Yang batal bersentuh, batal juga sebab dia dah tahu beradat. Dia dah tahu dah. Okey. Yang kelima, yang tak ada apalah. Gila, sekalipun satu lazah dalam satu hari. Orang tu dia gila on off. Dia bukan gila terus. Gila terus tak wajib dah. Tak mukallaf dah. Dia on off. Kejap gila, kejap tak gila. Kejap gila, kejap tak gila. Time dia gila tu walaupun satu saat. Kau apa? Tadi kau gila. Sekarang dah sioman, ada sioman dah. Maka batal puasa. Walaupun satu saat. Pitam sepanjang hari dari terbit fajar hingga masuk matahari. Maksudnya pitam tu maksudnya bukan tidur tapi tak sedar, pengsan. Maksudnya sebelum subuh dia dah pingsan, dia sedar maghrib, lepas maghrib. Maka tak sah. Walaupun dia niat pukul 5 pagi nak puasa, 5.30 pingsan. Sedar-sedar 8 malam maghrib. Dia kata tak apa, aku dah niat, tak sah. Kecuali dia jaga walaupun satu saat. Pukul 1.30 dia jaga. Aku kat mana ni? Pingsan balik. Okey, sah. Dia mesti sedar walaupun satu saat. Dalam waktu daripada subuh sampai maghrib. Mesti sedar walaupun satu saat. Kalau langsung tak sedar, maka tak sah. Dia berbeza dengan tidur. Tidur lepas sahur sebelum subuh. Bangun-bangun buka puasa. Senang hidup dia. Tak rasa puasa pun. Ada orang gitu, sembahyang memang tak lah. Dia tak tidur malam, pukul 5 sahur, makan banyak-banyak. Lepas tu tidur. Bangun 7.30 buka puasa. Dia tidur, sah puasa. Sah. Bab tak sembahyang tu bab lain berdosa, tapi sah. Sebab yang kata tak sah tadi bukan tidur, pengsan. Berbuka batal lah. Dia buka batal lah. Murtad batal lah. Jadi kafir. Murtad boleh terjadi dengan 3 perkara. Daripada i'tiqad, pegangan, jadi daripada perkataan, dia keluar dia maki Nabi ke apa, murtad, maki dia, ataupun dengan perbuatan. 3. Murtad boleh terjadi, batal iman boleh terjadi dengan 3 perkara: pegangan, i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Murtad. Yang ke-9, datang haid atau nifas sekalipun selepas gugur seketul daging. Nanti dulu bab seketul daging tu. Datang haid atau nifas. Nifas tu beranak memang tak puasa dah lah kan. Datang haid. Datang haid. Dia puasa. Bila dia puasa, maksudnya dia suci lah. Tiba-tiba pukul 1 tengah hari ke datang haid. Soalan, haid sekurang-kurang berapa? Rasa hari tu masa bulan 3 itu, jadi letak buku yang saya karang tu kat depan tu banyak laku. Takkan tak baca kot. Sekurang-kurang haid 7 hari. Kan? Sekurang-kurang 14. Sekurang-kurang seorang pun tak nak. 12 jam sekurang-kurang terbaik. Okey? Sekurang-kurang apa? Haid. Jang. Sekurang-kurang saya semalam 24 jam. 24 jam. Patutlah kalau ada kelas haid tu masuk. Penat-penat saya karang. Beribu dah laku. Beli macam-macam dah hari tu. Laku kat sini tau. Sini paling laku sekali. Buat apa? Simpan kat rumah. Okey. Bila sekurang-kurang haid 24 jam, maknanya kalau 20 jam bukan haid lah. Boleh tak? Habis dah kata sekurang-kurang 24 jam sehari semalam. Kalau dia keluar 10 jam, bukanlah. Kalau dia keluar sejam, bukanlah. Betul tak? Ke haid juga? Sekurang-kurang haid 24 jam. Jika keluar sejam, haid juga. Itu bukan sekurang-kurang 24 jam. Sekurang-kurang 24 jam. Kalau keluar kurang daripada itu, bukan haid. Walaupun bukan haid, tapi puasa dia dah batal. Contohnya, dia sedang berpuasa, masa subuh tak ada masalah, suci. Pukul 1 keluar darah. Katalah 1 minit, 2 minit, 3 minit keluar darah, 4 minit, 5 minit. Dia pun perasan, oh keluar.
baru keluar 5 minit. 5 minit yang keluar tu dan sedang berterusan lah. Adakah haid? Belum tahu lagi. Sebab haid sekurang-kurang 24 jam. Belum tahu lagi. Tapi puasa dah batal. Itu nak kita lah. Puasa dah batal lah. Istilah dipanggil ada mani', ada penghalang ibadah. Puasa dah batal lah. Tiba-tiba darah tadi keluar sampai 24 jam, dah sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari. Confirm lah haid. Tapi kalau katakanlah dia berhenti setelah Isyak dia berhenti. Bila kira balik tak sampai 24 jam. Itu bukan haid, itu istihadah. Tapi puasa tetap batal. Itu yang nak cerita. Dia panggil ada mani', ada penghalang. Kalau dia gugur sekali, kalau dia bersalin keluar nifas, batal lah, sama lah juga. Ataupun dia gugur, keluar alaqah murghah, keluar seketul darah ataupun sebuku daging. Seketul darah yang mana bidan atau doktor kata darah seketul atau sebuku atau segumpal darah ni, kalau dia masih lagi duduk dalam rahim 2-3 bulan dia akan jadi anak. Tapi dia gugur lah. Doktor atau bidan kata gitu. Dia keluar, maka sama juga, batal juga. Sedangkan dia bukan bersalin, dia bukan haid, tapi dia beranak, bukan beranak lagi, tapi gugur, batal juga. Atau dah beberapa bulan, 3 bulan contoh, dia akan keluar daging besar ni. Biasanya daging besar ni keluar daging dah. Yang tadi dia 2 bulan dia keluar ketulan atau gumpalan darah. Dia nyek tu. Macam kalau ambil susu tepung, ambil air sejuk, cuba bancuh, dia jadi apa? Kan dia jadi berketul-ketul. Macam tu lah darah tu. Darah dia berketul-ketul macam tu. Itu kalau alaqah, iaitu dia jadi darah yang bergumpal keluar, maknanya gugur lah. Yang mana doktor kata, bidan kata kalau biar ni sebulan 2 dia akan jadi anak ni, tapi dah gugur, maka keluar tu batal juga. Ataupun keluar daging, inilah 3-4 bulan dia keluar daging, ada rupa tak ada rupa biar, tak kira, keluar daging seketul, nyut gitu, okey, sama juga batal. Atau sebuku darah dia kata. Kerana darah nifas itu sebahagian dari haid yang telah berkumpul dalam rahim. Pernah tengok? Darah nifas adalah darah haid. Darah haid adalah darah nifas. Boleh. Kenapa nifas? Maksimum nifas berapa? 150 hari. Maksimum nifas. Maksimum. Paling banyak 68, 44, 40, 60. Tengok lah. Confident tu yang kita nak. Dia senyap tu bukan tak kerti, malas nak tunjuk lah. Okay. Maksimum nifas 60. Maksimum paling banyak haid, paling banyak 30, 18, 12, 15 hari. Lambat jawab. Sebanyak-banyak haid 15 hari maksimum. Sebanyak-banyak nifas 60. Okay. Darah nifas 60 hari tu adalah biasanya mengandung keluar darah tak ada haid dah. Biasa tak keluar haid dah. Bila tak keluar haid 2-3 bulan, itu yang dicek, tengok-tengok lekat kan. Pada 4 bulan pertama persenyawaan, adakah dia dipanggil manusia lagi? Tak. Walaupun ada jantung sekalipun. Tapi dia tak dikira anak lagi, tak kira orang lagi. Sebab orang adalah gabungan daripada jasmani dan rohani, roh dan badan. Dalam hadis sebut 4 bulan qamariyah baru tiup roh. Jadi 4 bulan pertama kita panggil anak dah, tapi dari hukum syarak dia tak panggil anak lagi, dia tak panggil orang lagi, dia panggil daging lebih. Bila dah tiup roh lepas 4 bulan ke atas baru namanya anak, sebab dah ada badan dan dah ada roh. Okey. Jadi bila ada badan dan ada roh, perlu makan. Walaupun duduk dalam rahim perlu makan. Makan istilah kampung lah, bukan makan nasi kandar, meleleh helium mak dia kata nak anak makan nasi kandar, dia pun masuk duduk dalam perut puak, bukan. Makan cara dia lah, tali pusat ke apa, makan cara dia lah. Dah kena makan dah lah. Habis 4 bulan pertama tak kena makan lagi. Tak, sebab bukan orang, bukan lagi sempurna. Jadi dia cuma berkembang daripada percantuman benih je. Dia tak makan lagi, istilah dia tak makan lagi, sebab dia tak jadi orang lagi, tak ada roh lagi. Bila ada roh baru makan. Dia makan dengan tali pusat daripada placenta, daripada uri. Masuk kat situ darah, makan darah. Yalah kita pun makan darah. Yalah kita makan makanan kita jadi tai, zat tu jadi darah bawa semua. Kita makan darah lah istilahnya, bukan makan darah Dracula.
Istilah lah, istilah kampung je. Kita makan darah lah. Jadi anak tu makan darah lah maksudnya. Dia masuk ke tali pusat daripada uri tadi tu. Makan darah lah, masuk direct perut, tak makan kat mulut. Dia perlu makan. Dia yang dimakan tu adalah darah. Darah yang sepatutnya keluar sebagai haid. Tapi tak keluar. Selagi tak keluar, dia tak panggil darah haid. Sebab kita main darah kat dalam. Mana boleh tak? Dia toreh, Allah luka. Ni darah haid sepatutnya keluar. Tak. Selagi dia tak keluar, kita tak panggil haid. Bila keluar baru panggil haid tak? Jadi darah tu dia akan makan. Anak tu akan makan. Istilah tu lah. Makan masuk kot tali pusat semua ni. Kalau bahasa sekarang panggil zat. Ya. Zat-zat tu. Okay. Soalannya 4 bulan pertama tak makan. Setiap bulan ada darah haid. Mesti ada. Dan dia memang tak keluar. Mana pergi darah tu? Darah tu berkumpul. Tak tahulah kat mana. Jadi maksimum haid 15. 4 bulan tak makan. Darah tu ada bertakung kat mana-mana tak tahu. Jadi 15 kali 4 60. Sebab tu lah nifas maksimum 60 hari. Sebab tu dia kata kat sini darah nifas tu sebahagian daripada darah haid. Sebab tu nak kira nifas senang aja. Nak kira dari sudut ghalib kebiasaan. Senang aja. Tanya dia haid biasanya berapa hari? Biasa normal-normal. Ketika mengandung lah tanya berapa normal. Biasa 7 hari. 7 kali 4 28 hari ada darah dalam badan dia. Nanti nifas dia duduk main kat 28 hari tu je. 26, 28, 30 duduk main situ je. Lepas tu berhenti. Sebab yang keluar tu adalah darah haid. Yang tak keluar kerana mengandung. Saluran tu tertutup lah gitu. Okay. Yang ke-10, beranak yang ada basahnya. Beranak yang ada basahnya, dengan maksud beranak basah lah. Beranak mesti basah. Beranak maka membatalkan. Kerana apa batal puasa dengan beranak? Sebab anak adalah berasal daripada mani. Keluar anak seumpama keluar mani. Maka keluar mani kan batal? Maka batal dengan sebab beranak. Biasanya lepas beranak tu keluar nifas, batal juga, double batal. Wallahu alam. Habis. Kita sambung rampaian. Di bawah dinyatakan beberapa masalah yang mustahak mengenai puasa. 1, 2, 3 sampai tu akan sampai 12. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.